sampai Isyak 10. Boleh ingat. Selain daripada itu ghairu muakkadah, tidak dituntut. Tapi kalau buat pun bagus. Nabi pun sering melakukan umpamanya salat sebelum asar, bukan lepas asar, sebelum asar. Sunat ghairu muakkadah, tapi Nabi buat. Tapi kalau nak tambah 2 sunat lagi, namanya sunat duha. 2 rakaat duha. Jadi berapa? 12. 2 rakaat taubat 14. 2 rakaat tahajud 16. 1 rakaat witir 17. Kata Imam Habib Al-Haddad, ini 17 dia mengimbangi 17 rakaat fardu yang kita kerjakan. Kerana rakaat fardu yang kita kerjakan ada cacat celanya ditampung dengan ibadah sunat, salat sunat. Hanya salat sunat yang boleh menampung kekurangan salat fardu. Sedekah tidak boleh menampung kekurangan salat fardu, tuan-tuan. Itu adalah ijma' para ulama. Boleh ingat? Boleh ingat tak? Orang UTM hebat ni. Baik, tuan. Itu nombor 4. Nombor 5, tuan. Keberkatan hanya datang bila kita banyak sedekah, tuan-tuan. Banyakkan sedekah. Ini saya tengok masih, tuan-tuan, ini boleh dipertingkatkan lagi pendapatannya. Bulan Februari, dia minggu keempat nampaknya 1,000 saja. Ya, RM1,016. Mudah-mudahan lepas ni, tuan-tuan, jadi RM2,032. Kan minggu keempat minggu dapat gaji betul tak? Tuan-tuan yang dalam hati dan dikasih orang sekalian, nampak stable je ni. Kurang pula, minggu dapat gaji tambah kurang pula. Ini macam mana ni orang dekat? Pula indah. Baik, tuan-tuan yang dalam hati dan dikasih Allah sekalian, banyak bersyukur, tuan. Kerana Allah sentiasa mengingat kita, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa juga yang kamu sedekahkan, Allah ganti. Ganti itu bukan pada wang ringgit semata-mata, tapi pada keberkatan umur, tuan-tuan. Keberkatan dari sudut rezeki, keberkatan dari sudut perkembangan di kita, keberkatan dari sudut anak-anak dan sebagainya. Tuan-tuan, ada seorang alim di Melaka, tuan-tuan. Saya ini orang Melaka, saya berbangga dengan kemelakaannya, kehangtuaan. Kan? Tuan-tuan, nafa bil intizabi syarafan, bangga intisab dengan Melaka. Tuan-tuan, di Melaka ada seorang alim. Dia bertuan sebab saya sayang, tuan-tuan. Tuan-tuan sayang pada ahli ilmu. Saya pada ilmu, alhamdulillah. Masa saya kecil-kecil, tuan-tuan, macam anak tuan tu tidur. Berapa umur dia ni? 11 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Sayang ayah. Menjadi anak yang salih. Ya, usia 8 tahun, 9 tahun, saya ingat tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan dia cerita. Mudah-mudahan tak adalah apa yang kita nak cerita kebanggaan ni. Tidak, tuan-tuan. Tapi biar dia pengajaran. Ayah saya bilang kepada saya, masa dulu naik motor buruk, tuan-tuan, ibadah. Kamu duduk sini, jangan bergerak. Dengar sampai habis guru ni bercerita. Ini orang alim, orang paling alim di negeri Melaka. Saya duduk, tuan-tuan. Saya sedang duduk, datang tepuan yang saya nampak tadi. Itu sebab saya tak risau, tuan-tuan. Saya pernah kena sengat dengan tepuan sebesar itu, tuan-tuan. Tapi ingat pesan ayah saya, kau jangan bergerak. Kau duduk sini sampai habis. Saya tak mau tengok kau bergerak sedikit pun. Tuan-tuan, saya duduk. Umur saya 8-9 tahun, saya tidak faham apa guru ni ada. Tapi datang tebuan yang macam dia duduk kat saya sengat dan semacam nak mati tu. Pokoknya bisanya ya Allah. Sampai saya ingat wasiat ayah saya, kau jangan bangun tu sendiri dia. Ayah saya duduk situ baca buku kitab. Dia ajar, guru mengajar, dia pegang kitab tu ditanda Dhabit. Bila berjalan pukul 10 malam, 11 malam habis kuliah lepas Isyak itu, sambung lepas Isyak. Adanya pemaghrib tadi berhenti Isyak. Saya rasa berjalan waktu lepas Isyak tu, rasa sakit itu dah hilang. Lepas sangat. Dia sengat oleh binatang ini. Tuan orang alim, tuan yang saya berkat hidup. Dia suka bersedekah. Pantang ada orang datang minta tolong, dia akan penuhi walaupun tidak sepenuhnya. Kalau petang-petang 30 Syaban besok Ramadan, berkumpul orang sebanyak ini di madrasahnya untuk mendengar dia bercerita tentang puasa dan hukum hakam. Setiap orang yang ramai seperti ini, tuan-tuan, akan dapat sekampir beras. Beras bukan sebarang beras, semua akan dapat beras wangi, tuan-tuan. 5 kilo. Ada yang anak ramai dia tahu dia bagi 10 kilo. Ya, jangan ditolak pemberian orang alim ini. Kerana kalau ditolak seperti yang berlaku pada seorang jiran yang kaya, dia ikut hadir, dia bukan nak dengar kuliah sangat, tapi semua orang datang, dia pun datang. Bila nak dibagi beras itu, tak payah mu'alim, tak payah, saya tak perlu. Orang pandang dia dengan sini, jering-jering, kau terima lah, orang alim bagi, kau tak terima. Akhirnya dia ambil. Dia bawa alik beras dia seorang daripada ratusan orang yang datang, beras dia saja yang busuk, tuan. Allahu Akbar, tabaraka wa ta'ala. Kita semua tahu orang alim ni tak pernah tolak akhirat orang.
Tuan Guru, saya perlukan wang sebanyak 3,000 Tuan Guru. Minggu depan anak saya nak masuk UKM, tempoh dah dekat sangat. Tak ada semua lain depan. Melayu mana ada perniagaan tuan-tuan. Dia perlu simpan duit, dia nelayan, makai pagi, makan pagi, kas petang, makan petang, mana cukup. Tak apa, nanti asal kau datang. InsyaAllah aku akan cuba penuhi apa yang kau maksud, kau perlukan itu. Dia pun duduklah tuan-tuan dekat satu sudut yang biasa dia duduk, berehat. Biasanya dia akan baca kitab antara Zuhur dan Asar. Kerana waktu itu, waktu dia nap, Kailulah. Tidur sebelum waktu asar, kerana malam nanti nak bangun tahajud. Dia pun duduk petang sejarah, dia membaca Quran, berzikir, berwirid. Dekat dengan asar nanti, orang pun datang, Bilal datang untuk azan. Dia pun lipat sejarah, di bawah sejarahnya berkepuk-kepuk duit RM50, tuan-tuan. Benda ini disaksikan oleh orang yang menyaksikan sendiri. Rupa-rupanya tuan-tuan, ini karamah yang Allah berikan kepada orang yang dicintai olehnya, yang bertaraf wali. Dulu ada seorang alim besar di Baghdad, namanya Abbad bin Usman radhiyallahu anhu arda'. Dia seorang qadhi. Abbad bin Usman ni seorang yang terkemuka, seorang tabi'i yang terkemuka, tuan-tuan. Dia ni hidup pada zaman pemerintahan Islam. Dia menjadi qadhi di sana. Dia menjadi qadhi, dia terima duit satu hari, sebulan dia terima gaji dia 1,000 dinar. Tuan-tuan tahu tak 1,000 dinar ni berapa kadar dinar satu hari? Satu, pada waktu kita ini 1 dinar sama dengan berapa? 1 dinar sama dengan duit kita ini RM500, tuan-tuan. Maknanya dia terima 1,000 dinar sebulan, gajinya RM500,000. Believe it or not, unbelievable, tak percaya. Tapi macam mana kita tak percaya? Kerana negara Islam pada waktu itu, dia memiliki negara yang luas, dan orang-orang alim mendapat pengiktirafan yang tinggi. Gaji mereka besar-besar. Mereka ini merupakan orang yang menyelesaikan masalah faqih, fuqaha. 500,000 dinar gaji yang boleh percaya. Ya Allah, sama dengan gaji PM Singapura, tuan-tuan. Kan? PM Singapura punya gaji. Saya tanya-tanya, saya kaji dalam tafsir, dan tafsir kitab Syiarah. Rupa-rupanya memang benar, tuan-tuan. Kerana Harun al-Rashid sahaja bagi gaji kepada Batu Timah di sana, duit kita memang lebih daripada 500,000, tuan-tuan. Kerana negara Islam kaya kepada masjid. Tapi Abbad bin Usman ini, setiap hari dia dapat gaji, waktu hujung bulan dia dapat gaji, dia akan bagi ke semua orang. Duit itu tidak berbaki walaupun 1 dinar dalam bukit. Allahu Akbar. Boleh buat tak, tuan-tuan? Dia balik ke rumah dia, malam nanti dia sembahyang tahajud. Habis sembahyang tahajud, lipat sejadah untuk pisah subuh, dia bawa sejadahnya, Allah gantikan 1,000 dinar balik semua. Khadamnya yang tahu pada itu, khadam dia cerita pada jiran-jiran bahawa Abbad ini dia sembahyang bawa sejadah dia duit. Dia tiap kali dibagi sedekah, Allah ganti sebanyak itu juga. Ada seorang sepupu dia, saya lupa namanya, disebut oleh Imam Az-Zahabi, juga seorang alim tapi kurang warak macam ni, tak sampai tahapan. Dia kata, kalau gitu aku pun nak buat macam Abbad juga. Dia dapat gaji 1,000 dinar kerana dia juga qadhi. Dia bagi pada semua orang. Tak apa, nanti malam sembahyang dapat balik semua. Sembahyang saya tak dapat juga. Kerana wali ini lain. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali ini, tuan-tuan, kalau kita nak jadi wali, cuba dalam hidup kita jangan bimbang benda yang akan berlaku, dan jangan sedih pada benda yang telah lepas. Itulah wali yang paling indah disebut dalam kitab Hikam Ibn Athaillah sekalian. Wali yang paling indah, dia sudah dicabutkan daripada hatinya perasaan susah hati dan bimbang pada benda yang belum berlaku, dan dia hilang perasaan sedih pada apa-apa musibah yang telah menimpanya. Kalau dua-dua ni tidak ada, tuan-tuan, orang itu akan jadi wali. Kan, orang perempuan yang risau apa? Risau suami kahwin lagi seorang. Risau betul lah. Mana ada perempuan tak risau? Dia tanya lagi, Ustaz, macam mana Ustaz, dan bagi doa biarlah suami tak kahwin lagi. Kan? Yang lelaki pula kita bimbang, macam-macam kebimbangan. Saya kerja ni tak naik pangkat, umur dah 46. Kalau nak kerja profesor ni, umur